إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, rakan sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri. Surah An-Nisa ayat 36. Ikhwanil muslimin, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi nikmat hidup dan peluang untuk menambah lagi amal soleh. Sebagai tanda bersyukur, saya berpesan kepada diri saya dan juga saudara-saudara sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan segala amal saleh kita dapat memenuhi kehendak Allah. Khutbah hari ini mengajak saudara-saudara jemaah sekalian untuk terus menghayati amalan mulia orang Islam. Salah satu amalan mulia itu ialah berbuat baik kepada jiran-jiran. Firman Allah yang baru dibaca dalam muqaddimah khutbah ini menuntut kita supaya bersungguh-sungguh berbuat baik kepada jiran, seperti mana bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Demikianlah tingginya kedudukan taraf jiran dalam masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui peranan jiran ini amat hebat dalam masyarakat, sehingga Rasulullah memberi petunjuk bahawa salah satu tanda-tanda orang yang beriman ialah mereka berbuat baik kepada jiran-jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Rawahu Muslim. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Malaikat Jibril yang sentiasa menyampaikan wahyu juga sentiasa berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memuliakan jiran sebagaimana kita memuliakan ahli waris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu." Rawahul Bukhari. Maksudnya, Jibril sentiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran itu akan mewarisi hartaku. Ikhwanil muslimin, jiran ialah orang yang tinggal sebelah menyebelah rumah kita atau yang tinggal berdekatan dengan kita. Menurut pendapat yang masyhur, luas lingkungan kejiranan ialah meliputi 40 buah rumah dari semua arah. Jiran-jiran kita boleh jadi terdiri daripada mereka yang berlainan bangsa dan berlainan agama. Ingatlah, jiran yang berakhlak mulia membawa banyak manfaat kepada masyarakat.
Mereka secara sukarela datang menghulurkan bantuan. Amalan mulia ini selari dengan ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Persoalan besar timbul ialah, mengapa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril meletakkan jiran ini sebagai anggota masyarakat yang bertaraf tinggi dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering mendengar pelbagai masalah dan penderitaan. Kita lihat terdapat ahli masyarakat ditimpa musibah seperti bencana alam, kematian, sakit, kemiskinan, ditindas oleh ahli keluarga, penderaan, mangsa jenayah dan sebagainya. Maka dalam hal ini jiran yang berhati mulialah yang akan mendapat maklumat awal, memberi pertolongan segera sama ada menggunakan harta bendanya sendiri atau mencari bantuan di mana-mana tempat yang sesuai. Ini bermakna jiran menjadi ejen penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Bagi meningkatkan amalan kemuliaan ajaran Islam dalam masyarakat di keliling kita, maka khutbah ini menyeru saudara-saudara jemaah sekalian, berusahalah bersungguh-sungguh menjadi jiran yang sentiasa menguatkan hubungan baik dan mengukuhkan hubungan silaturrahim. Antara amalan baik itu ialah bersikap mesra jiran dengan memberi pertolongan ketika jiran berada dalam kesusahan, memberi sedekah, memberi makanan, menziarahi ketika dia sakit sama ada di hospital atau di rumah, tidak berbuat bising, tidak menyakiti jiran, berkata lemah lembut, berwajah ceria di depannya, melindungi harta mereka daripada gangguan orang jahat dan lain-lain perbuatan mesra jiran. Kadang-kala kerana kesibukan kerja pada siang hari, kita jarang jumpa dengan jiran kita. Peluang terbaik untuk bertemu dan bermesra dengan jiran kita ialah ketika menghadiri solat jemaah di masjid atau di surau, menyertai aktiviti rukun tetangga dan hadir dalam aktiviti kemasyarakatan yang terdapat di kampung atau taman perumahan di sekitar kita. Kita hendaklah menjauhi memperbesarkan isu-isu perkauman, perbezaan politik, perbezaan mazhab dan sebagainya bagi menjamin perpaduan dalam masyarakat. Kadang-kala jiran-jiran kita terdiri daripada orang bukan Islam. Maka dalam hal ini ambillah peluang terbaik untuk berbuat baik kepada jiran bukan Islam melalui dakwah bilhal. Dakwah bilhal ialah memperlihatkan kemuliaan ajaran-ajaran Islam melalui contoh amalan-amalan soleh yang menghormati penganut agama lain. Ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan menjauhi akhlak buruk yang boleh merosakkan hubungan dengan jiran. Jiran yang mementingkan diri sendiri dan sombong sering menimbulkan perkara yang menyakiti jiran. Antara perbuatan yang merosakkan ajaran Islam ialah tidak menjaga kebersihan seperti bau busuk najis haiwan peliharaan seperti lembu atau kerbau yang tidak diurus dengan betul. Haiwan peliharaan seperti kucing membuang najis di rumah jiran. Sampah sarap menjadi tempat pembiakan nyamuk. Membina halangan menyekat laluan jiran. Membuat bising, menghina jiran dan kata-kata kesat, mengumpat jiran dan sebagainya. Perbuatan khianat kepada jiran akan dibalas dengan azab api neraka dan pahala ibadat lain menjadi sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala rajulun, ya Rasulullah, inna fulanata yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Qala hiya finnar. Maksudnya, seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini terkenal dengan banyaknya salat, banyaknya puasa dan banyaknya bersedekah, tetapi dia sentiasa menyakiti jirannya dengan lidahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwanil muslimin, akhir sekali, bagi menjamin semua amal soleh kita mendapat pahala dan menghindari azab api neraka, maka marilah kita bersungguh-sungguh mengamalkan akhlak Islam, kerana ia menjadi simbol kemuliaan akhlak orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat yang ke-18. Ikhwanil muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan lupa mematuhi SOP pencegahan COVID-19. Perlu diingatkan bahawa mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah adalah perbuatan haram dan hina, serta buruk akibatnya di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak sidang Jumaat dan umat Islam agar lebih cakna kepada sesama Islam, terutamanya golongan yang memerlukan, dengan menyalurkan sumbangan sama ada zakat, sedekah dan wakaf, khususnya melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk memungut dan mengagihkan zakat dan sedekah di negeri Kelantan. Di dalam masa yang sama, bantulah pihak majlis dengan menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.